Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Akak di dalam segmen Seram Santai. Episod kali ini Akak membawa cerita daripada negeri di bawah Bayu, di mana terdapat sebuah kawasan perkampungan yang terdapat di situ yang dikenali dengan nama singkatan dia Kampung KM. Peristiwa ini berlaku selepas Perang Dunia Kedua, di mana kampung tersebut dibahagikan kepada 10 kawasan dan setiap kawasan di kampung itu akan dilantik satu orang ketua, dan ketua yang dilantik di kawasan itu bukan calang-calang orang. Di antara 10 kawasan kampung tu hanya ada dikenali ataupun dinyatakan 4 kawasan, iaitu kawasan Semendalan Hujung, kawasan Semendalan Tengah, Pangkalan dan juga Kebun 3 Ekar. Antara 4 kawasan ni terdapat 2 kawasan di mana ketua dia adalah daripada golongan gelap, maksud dia menggunakan sihir, dan juga 2 kawasan ni daripada golongan putih yang kata orang mengamalkan ilmu-ilmu agama. Nak dijadikan kisah, ia berlaku apabila ketua daripada kawasan Semendalan Hujung mendengar bahawasanya Semendalan Tengah ni mempunyai kawasan yang luas. Dari situlah dia ada hati untuk merebut kawasan tersebut, dan apabila hal ini diketahui oleh ketua Pangkalan, mereka pun saling berebut antara satu sama lain, walhal ketua yang berada di Semendalan Tengah ni tidak berbuat apa-apa dan hidup dalam keadaan tenang dan damai dengan penduduk-penduduk yang ada di kawasan itu. Disebabkan masing-masing ingin merebutkan kawasan tersebut, ketua yang berada di kawasan Semendalan Hujung ni maupun ketua yang berada di kawasan Pangkalan ni masing-masing menggunakan sihir mereka untuk mendapatkan kawasan Semendalan Tengah. Tetapi apa yang berlaku, kawasan tu sangat aman dan damai disebabkan ilmu agama yang mereka terapkan di kawasan tersebut, dan juga sihir yang mereka hantar antara satu sama lain tidak menembusi di kawasan tersebut. Apa yang berlaku, ketua daripada kawasan Pangkalan ni dan juga ketua daripada kawasan Semendalan Hujung ni menguatkan lagi hantaran sihir mereka, tetapi bukanlah pada kawasan yang mereka ingin rebut tu, tetapi ketua kawasan Semendalan Hujung menghantar sihir kepada ketua Pangkalan. Begitu juga sebaliknya, disebabkan terlalu banyak sihir yang dihantar di antara kedua kampung ni, disitulah berlakunya kematian, disitulah berlakunya pertumpahan darah antara kedua-dua kampung. Oleh kerana terlalu banyak pertumpahan darah dan juga kematian di antara kedua kampung tu, dan berlakulah kejadian-kejadian pelik dan juga gangguan-gangguan mistik yang berada di kedua-dua kampung tersebut. Antara gangguan pelik yang mereka dapat adalah seperti mereka melihat hantu tanpa kepala, pocong, pontianak, kepala terbang. Lepas tu mereka juga mendapat gangguan seperti orang tua yang tak dikenali bertandang ke rumah mereka setiap menjelang waktu maghrib. Selepas tu ada juga mereka melihat di kawasan lapang orang yang sedang menunggang kuda tanpa kepala. Disebab gangguan-gangguan tersebutlah, kedua-dua penduduk yang berada di kawasan Semendalan Hujung dan juga kawasan Pangkalan menjadi kucar-kacir, dan penduduk yang berada di kedua kawasan tu pun saling berpindah rendah disebabkan terlalu takut dengan apa yang mereka nampak dan gangguan-gangguan yang terjadi di dalam kawasan itu. Sementara penduduk di kawasan Semendalan Tengah dan juga kawasan Kebun 3 Ekar hidup dalam keadaan tenang dan damai. Tetapi ada juga gangguan-gangguan yang mereka alami disebabkan sihir ada yang terlepas masuk di kawasan tersebut. Disebabkan masih tak puas hati, mereka saling menguatkan sihir antara satu sama lain untuk mendapatkan juga kawasan Semendalan Tengah tersebut. Tetapi dalam masa yang sama juga, ketua kawasan Pangkalan mendengar bahawasanya kawasan Kebun 3 Ekar pun adalah kawasan yang lagi besar daripada kawasan Semendalan Tengah, dan ketua Pangkalan tu pun berhasrat untuk merebut kawasan Kebun 3 Ekar tu.
Apabila hal ini didengar oleh ketua kawasan Semendalan Hujung, dia pun tidak kurang hebatnya untuk merebut kawasan itu juga. Jadi antara mereka ni saling rebut-merebut tetapi tak dapat juga kawasan tu. Dan apa yang berlaku lagi lah sekali lagi sihir yang mereka hantar antara satu sama lain, dan bertambahlah juga jumlah kematian yang berada di kawasan itu. Apa yang berlaku, semakin bertambahnya kematian dan semakin bertambahnya pertumpahan darah yang ada di kawasan kampung tu, semakin itu jugalah gangguan-gangguan mistik yang berlaku di kawasan tersebut. Disebabkan terlalu banyak gangguan yang berlaku di kawasan tu, tinggallah beberapa orang yang berada di Semendalan Hujung dan juga di kawasan Pangkalan kerana banyak penghijraan yang berlaku di situ. Dan antara kampung ni saling berbunuhan, di antara kedua kampung ni saling sihir menyihir, sehinggalah kedua-dua ketua daripada kawasan Pangkalan ni dan juga kawasan Semendalan Hujung ni mati antara satu sama lain. Disebabkan tidak ada lagi ketua kawasan di kedua-dua kawasan tersebut, maka kampung ni pun dibahagikan hanya ada 4 bahagian, sehinggalah sekarang kampung tu kekal dengan 4 kawasan, iaitu kawasan Berhentian, kawasan Serudung, kawasan Semendalan dan juga kawasan Tengah. Apa yang akak difahamkan sehingga sekarang, penduduk yang berada di situ masih mendapat gangguan-gangguan mistik yang berada di situ, seperti mana gangguan-gangguan yang diterima oleh penduduk sebelum mereka. Dan juga di kawasan perkampungan itu juga masih kuat sihir menyihir dan juga ilmu hitam yang diamalkan oleh penduduk kampung yang masih tinggal berada di situ untuk meneruskan waris-waris yang sebelum ini tinggalkan kepada anak-anak mereka yang berada di situ. Kawasan tu juga terkenal dengan apabila ada kematian di kampung tu, akan berturut-turutlah kes-kes kematian berada di kampung tu. Contohnya dalam sehari tu akan ada 2 kes kematian, ataupun dalam sebulan tu akan ada sampai 8 orang kematian dalam masa sebulan. Hingga kini gangguan seperti orang tua menjelang maghrib datang ke rumah untuk meminta makanan tu pun masih ada lagi sampai sekarang, dan juga gangguan pocong ataupun pontianak pun masih ada juga sampai sekarang. Dan andai kata ada majlis-majlis pernikahan yang berada di kampung tu, mereka pun akan turut mengganggu di setiap majlis yang diadakan di dalam kampung tu. Sehingga sekarang juga kampung tu, setiap ketua yang ada di situ akan berebut kuasa untuk memimpin anak-anak yang berada di kampung tu, ataupun mereka saling berebut kuasa seperti untuk lantikan masjid ataupun lantikan ketua kampung maupun lantikan belia-belia yang ada di kawasan tu. Apa yang akak difahamkan, kampung tu masih tidak ada kekuatan ataupun didikan agama yang kuat dan juga ketua adat yang ada di kampung tu. Begitulah berterusan apa yang berlaku di kampung tu sehingga ke hari ini, dan ramai juga yang telah berpindah rendah daripada kampung tu ke kampung yang lain maupun keluar daripada kawasan tu. Juga yang keluar disebabkan sikap-sikap ketua yang ada di kampung tu kerana terlalu tamakkan kuasa tanpa memikirkan kebajikan untuk penduduk yang berada di situ. Sebahagian daripada penduduk di situ mengatakan tidak akan ada pengakhiran cerita daripada kisah mistik ataupun seram di kampung ni sekiranya ketua kita tidak bersatu hati dan tidak mengamalkan ilmu-ilmu agama seperti mana pemimpin-pemimpin yang ada di sini sebelum ni. Maksudnya pemimpin yang daripada kawasan Semendalan Tengah dan juga kawasan Kebun Tiga Ekar itulah, sebab diorang kan mengamalkan ilmu agama yang kuat dan tinggi. Sekarang ni yang diamalkan ataupun yang diterapkan di situ ada ilmu agama kat situ, tetapi lebih kepada perebutan kuasa tu masih ada lagi kuat daripada menjalankan aktiviti keagamaan di situ. Jadi kesimpulannya, cerita ni mungkin tak ada penamatnya cerita mistik yang ada di situ, dan juga cerita ni adalah kisah benar yang benar-benar berlaku apa yang orang tu cerita dengan akak. Okey, dan dia juga minta rahsiakan sebutan kampung tu, sebab itulah akak panggil hanya kampung KM. Dan hanya setakat itu je cerita dia dengan akak. Sebenarnya banyak lagi cerita dia, tapi disebabkan dia kata sebabkan cerita ni terlalu rumit dan juga adalah sensitiviti untuk penduduk kampung yang ada di situ, dia hanya ringkaskan sahaja daripada awal selepas Perang Dunia Kedua itu sehinggalah ke hari ini.
sebenarnya akak pun kurang faham apa yang dia cuba sampaikan, disebabkan akak ada menulis apa yang dia cakap melalui telefon, dan akak simpulkan macam itulah lebih kurang jalan cerita yang ada di kampung tu. Jika korang suka dengan episod kali ini, jangan lupa komen, like dan juga jangan lupa tekan button subscribe. Semoga kita berjumpa di lain episod dalam segmen yang sama. Sekian saja daripada akak speaker. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.